Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam. Jumpa lagi untuk siaran Garasi TV bagi minggu terakhir bulan Mac, iaitu bulan yang ke-9 bagi Garasi TV. Saya mengucapkan terima kasih bagi sekitar 350 orang yang bersama siaran Garasi siang tadi, dan kami berjaya menamatkan ekspedisi perjalanan bagi jualan combo t-shirt collar, t-shirt dan juga kemeja yang memang menjadi fokus bagi jualan minggu terakhir bulan Mac ni. Nampak gaya akan berakhir sampai hujung bulan ni juga kami akan menaikkan package combo murah untuk anda. Tetapi yang menarik malam ni kita ada combo daripada gundi Ami dan gundi hunting ni. Jadi itu yang istimewa malam ni, dua gundi kita buka dari edisi hunting dan juga edisi Ami yang saya ada nampak ni. Untuk malam ni saya jadikan jualan combo je untuk memenuhi ekspedisi minggu ni, sebelum kita menaikkan barang-barang yang dari gundi baru yang menjadi rebutan saudara, tetapi harganya mungkin tak sesuai kami naikkan sekarang. Ketika berkempen bagi menjadikan minggu ketiga dan minggu keempat adalah minggu mampu beli. Saya ucapkan ribuan terima kasih juga pada mereka yang siang tadi. Saya tak pasti malam ni kita sempat atau tidak, kerana siang tadi kami belanja 3 lay 100 bagi baju Hawaii. Tak pernah dalam sejarah kita belanja baju Hawaii 3 lay 100. Walaupun tinggal lagi sikit je, tapi tak mungkin. Kalau sempat saya up kan. Kalau tak ada, kita tumpu saja bermain dengan t-shirt tentera ni yang dikombokan, tapi tak banyak set dia. Kemudian saya ada item untuk saudara lihat di belakang, terutama beberapa item yang menarik yang dicari, termasuk digital bagi perang Afghan ni. Ini digital, yang ini adalah patches full, paling diburu dan dicari ni. Kalau untuk yang bermain, ini adalah patches lengkap daripada digital ni. So ini saya akan turunkan, termasuk beberapa lay yang kami temui dalam gundi ni, termasuk masih lagi selai yang German work yang selalu orang cari ni. Dan beberapa edisi parka yang ni, yang antara yang saya rasa menarik untuk saudara rebut malam ni, saiz 24 bagi mereka yang mencari jaket parka. Okey, itu antara yang ada dalam malam ni. Tak banyak yang kita temui untuk kita naikkan, tapi item yang barangkali mereka yang bermain barangan kemo-kemoan nak cari, itu yang ada. Ni selai lagi detail saiz 23, 24 ada 2 lay. Tapi ini yang lengkap sepenuhnya, patchesnya asal. Ami issue 24 dalam ukuran saiz manual. So nanti saya akan naikkan bila sampai masa dia. Macam biasa kita akan start 30 minit pertama garasi lah dengan tradisi opitorial ini, atau opinion auditorial ini, untuk saudara ambil maklum. Pertama, berapa angka kita ada sekarang? Share dulu, sikit lagi waktu kita baru 4 minit ni. Saya ucap je terima kasih kerana mereka yang untuk pertama kali, tak pernah kami mencapai like 2.5K. Semalam saya sebut 2K, hari ini dia tambah lagi 500. Saya rasa by besok mungkin akan mencecah, hopefully lah dia akan mencecah rekod dengan 3K like yang pertama dalam sejarah penubuhan garasi, apabila kami meletakkan posting teks berfoto, iaitu kisah dan latar belakang Saladin Layubi dan sejarah perang salib yang dimenanginya pada tahun 1187, yang menjadi sejarah. Di atas kemenangan itulah Islam berjaya mendapatkan kembali Masjid Al-Aqsa untuk pertama kali selepas jatuh di tangan tentera salib. Saya lebih suka menyebut perang jihad, kerana dalam perspektif orientalis, bila kita belajar sejarah, dia menyebut perang salib kerana Barat mengangkat sejarah dari perspektif mereka. Tapi dari perspektif Islam, kita menyebutnya sebagai perang jihad. Apabila Umar Al-Khattab berjaya menduduki Baitul Maqdis tanpa perang pada tahun 637, Islam dibangunkan, dan di situlah bermula dua masjid yang hingga sekarang menjadi mercutanda utama Haram Al-Sharif atau kawasan Masjidil Aqsa, di mana ketika Rasulullah berisra dan bermikraj dengan perantaraan dari bumi ke Sidratul Muntaha di Masjidil Aqsa, tidak ada masjid.
Hinggalah Saidina Umar Al-Khattab sampai dan beliau membina dua masjid utama, iaitu Masjid Kubah Biru yang kini dijadikan masjid solat waktu ataupun masjid utama, kemudian membangunkan Dome of the Rock, tempat Nabi bermiraj yang sekarang ni banyak kita gunakan dalam foto-foto. Ramai yang masih lagi menganggap bahawa Masjidil Aqsa adalah merujuk kepada masjidnya. Tidak, dalam surah Al-Isra, ayat yang tersebut di dalam surah tersebut, kerana surah itu diwahyukan kepada Nabi Muhammad ketika peristiwa Isra' Mi'raj, iaitu lebih kurang 13 tahun sebelum masjid dibina. Kira-kira 15 tahun selepas peristiwa Isra' dan Mi'raj, maka para ulama sepakat Al-Isra' yang dimaksudkan di dalam surah Al-Isra' adalah merujuk pada kawasan Masjidil Aqsa, iaitu kawasan yang saya sebut kira-kira seluas 10 padang bola tu, yang di dalamnya sekarang ada 6 buah masjid. Jadi jangan lagi kita berdebat hal-hal yang saya sebut bukan furuk pun, hal-hal yang mengelirukan, di mana ada orang bimbang dengan mengangkat Masjidil. Banyak pandangan ni saya dengar, tuan-tuan, bahawa dengan mengangkat Masjid Dome of the Rock, kita seolah-olah cuba menyerahkan kawasan As-Sakrah. Ramai yang beranggapan bahawa mengutamakan Dome of the Rock adalah satu penyelewengan agenda Yahudi, supaya umat Islam melupakan As-Sakrah, kerana di bawah melupakan Masjid Kubah Biru, kerana di bawah Masjid Kubah Biru lah terdapatnya Haikal Sulaiman, kawasan yang dituntut oleh masyarakat Yahudi. Tak timbul, tuan-tuan, itu ada pandangan yang dhaif bagi mereka yang tak memahami sejarah serta struktur kedudukan Haram Asy-Syarif dalam Kota Lama. Kota Lama adalah kota batu yang dibina sejak ribuan tahun, dan apabila Saidina Umar Al-Khattab menakluknya, Kota Lama telah pun wujud, kerana agama Kristian wujud sekitar 600 tahun lebih dulu daripada agama Islam, dan orang Kristian telah pun membinanya sebagai bangunan. Jadi apabila kita merujuk pada kawasan tersebut, kita merujuk pada kawasannya. Jadi berhenti daripada berdebat, dan setiap kali kita posting ada yang mempertikaikan bahawa ini bukanlah Masjidil Aqsa. Merujuk kepada Masjid Kubah Biru, dia adalah masjid yang menjalankan solat waktu daripada dulu, kerana masjidnya itu berkawasan lapang. Berbanding Masjid Kubah Batu tu, kerana 3/4 dalam masjid itu adalah kubah batu, iaitu puncak pergunungan. Jadi kita hanya boleh bersolat sekitar 1/4 kawasan. Jadi tak ada beza memuliakan mana-mana satu masjid daripada 6 masjid tu, dengan 2 masjid berkubah dan 4 masjid tidak berkubah. Qibli Hasan Sibil, Malik bin Marwan dan Masjid Burak adalah masjid yang tidak berkubah. Okay, terima kasih juga kepada anda yang cuma kurang komen. Mungkin tak ramai orang nak komen tentang Saladin, kecuali orang yang bertanya, benarkah Saladin dikebumikan bersama pedangnya, benarkah begitu, benarkah gini, banyak mitos je. Saya fikir tahun kewafatan Salahuddin Al-Ayyubi, iaitu pada tahun 1193, iaitu 6 tahun selepas beliau berjaya menakluk Masjidil Aqsa. Dia berjaya menakluk Masjidil Aqsa pada usia 51 tahun, dan kemudian 6 tahun kemudian pada 1893 Salahuddin Al-Ayyubi wafat dan kembali ke rahmatullah. Ramai yang bertanya sama ada Salahuddin dikebumikan bersama pedang dia. Saya rasa mustahil, tuan-tuan, kerana beliau seorang yang warak, lahir daripada Empire Fatimiyah yang sangat berpegang pada ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi saya tak fikir ada hal-hal bid'ah yang diamalkan. Kerana untuk pengetahuan saudara, apabila Rasulullah wafat, apabila Saidina Khalid bin Walid wafat di Homs, beliau juga wafat dengan pedang yang telah memenangi banyak peperangan, terutama dalam menakluk Damaskus ataupun Damsyik, dan kemudian menakluk Homs. Tidak dikebumi bersama pedangnya. Jadi saya memegang kepada logik bahawa selain daripada kita tidak tahu di mana kubur sebenar yang mengebumikan Salahuddin Ayyubi, kerana makam yang saya tunjukkan dalam foto tersebut hanyalah makam. Dalam orang Arab, dia ada masalah makam ni, dia panggil tomb and grave. Masalah makam adalah tidak semestinya dia adalah makam tempat seseorang dikebumikan. Macam saya cerita kata, termasuk juga makam Salahuddin, para ahli sejarah bersetuju mengatakan bahawa itu hanyalah makam, itu sebagai simbol mengenang Salahuddin Ayyubi, tapi tidak pernah dinyatakan secara sejarah di manakah beliau dikebumikan. Tetapi makam Saidina Khalid bin Walid disahkan, di situlah jasadnya dikebumikan, di Homs.
makam Nabi Daud yang kini berada di Jericho disahkan sebagai dibina hanyalah untuk memperingati makam Nabi Musa di Jericho disahkan sebagai makam yang dibina oleh Saladin bagi memperingati Nabi Musa. Jadi ada banyak benda yang menarik kalau saudara tu membaca dengan detail tentang lelaki hebat ini, seorang pejuang Islam, iaitu Salahuddin Ayyubi. So saya harap dengan saudara terus jalan like dan besok saudara terus share, insyaAllah kita akan menjadi, saya sangat berharap untuk mencapai 3K like bagi membolehkan ada gambaran bahawa garasi secara relatifnya meninggalkan sinonimnya sebagai platform bandel dan jins apabila bahan-bahan muat naik yang bersifat ilmiah ataupun perkongsian anekdot mengenai sejarah Islam menjadi lebih tumpuan. Saya pun berharap tuan-tuan, untuk tuan-tuan maklum bahawa garasi TV tidaklah dibina semata-mata untuk tahu tentang jin, Ozian main bandel, tuan-tuan. Stream channel ini adalah stream kandungan knowledge, cuma untuk menjadikan kami berdikari dan boleh struggle dan boleh survive, maka perniagaan dijalankan. Sebab itulah sesi-sesi begini tuan-tuan kita kekalkan secara istiqamah, walaupun kalau kita tak ada isu ataupun saya berada dalam keadaan yang sangat tak ada benda saya nak buat dengan saudara, saya akan buat Q&A di mana saudara bertanya, tetapi kita tetap mengharapkan 45 minit pertama setiap kali garasi beroperasi. 45 minit ini adalah 45 minit yang kami sumbangkan untuk perkongsian isu semasa, pengetahuan, sejarah dan hal-hal yang saya rasa dapat menjadikan garasi TV jenamanya sebagai platform perkongsian ilmu. Okey, hari ini pertama saya naikkan, tidaklah niat saya untuk membimbangkan saudara, tapi kenyataan adalah kenyataan, berita adalah berita. Lagi kes yang dilapor di mana sekolah ditutup selepas 11 guru dan 1 murid positif COVID-19. Ini antara berita yang akan terus kita dengar daripada masa ke semasa, kerana persekolahan sekolah rendah telah bermula pada awal Mac dan pada awal April persekolahan di peringkat sekolah menengah. Berarti kira-kira 4 juta lebih pelajar yang berusia 6 tahun dari peringkat prasekolah hinggalah berusia 18 tahun di peringkat STP akan berdepan dengan pendidikan fizikal, di mana meninggalkan pendidikan pendidikan dan pembelajaran dari rumah PDPR tu, yang menggunakan teknologi komunikasi dalam talian. Jadi ini satu lagi kes yang meletakkan kita semua dalam keadaan perlu berhati-hati. Saya fikir kata berilah terus sokongan tuan. Janganlah kerana kebimbangan kepada kes-kes begini menyebabkan saudara memboikot persekolahan anak-anak. Berlaku di Pulau Pinang, sekolah-sekolah jenis kebangsaan Cina terpaksa meneruskan dengan diboikot kerana kehadirannya sangat rendah. Tapi saya fikir bagi sekolah-sekolah kebangsaan, saya fikir kata 1-2 kes tidak menghalang berjuta-juta pelajar untuk kembali ke persekolahan fizikal. Tuan-tuan dan perempuan, satu kajian telah dibuat menunjukkan bahawa apapun yang kita sebut dalam komuniti online ataupun kita menganggap kita masyarakat digital, pendidikan yang terlampau berpanjangan disebut sebagai keletihan digital, di mana adalah mustahil bagi pelajar-pelajar menumpukan pembelajaran 9 jam secara digital, kerana sains membuktikan bahawa satu, dari segi jangka panjang dia menimbulkan lebih tekanan emosi pada kanak-kanak, berkemungkinan tinggi untuk menimbulkan kerosakan mata pada kanak-kanak. Tahap kefahaman menjadi lebih rendah dan akhirnya dia melemahkan komunikasi fizikal apabila kita membentuk komuniti yang anak-anak dan juga remaja diasuh dalam sistem komunikasi digital. Itu antara fakta saudara ambillah sebagai pertimbangan, tetapi jangan contohi sekolah rendah jenis kebangsaan kerana sanggup memboikot semata-mata ketidakyakinan ibu bapa untuk menghantar anak-anak ke sekolah kerana kebimbangan mereka terhadap COVID-19. RON 97 naik lagi 3 sen hari ini. Manakala RON 95 tidak berubah. Kerajaan telah memaklumkan hari ini, Kementerian Kewangan menerusi Menteri Kewangan Senator Datuk Tengku Zafrul memaklumkan bahawa angka RM2.05 adalah paras maksimum, di mana kerajaan tidak akan menaikkan lagi harga RON ni. RON 95 ni berarti dia berada pada tahap maksimum walaupun harga pasaran minyak dunia dijangka terus naik.
Sebenarnya dengan keadaan apabila suntikan COVID-19 bermula dan dunia mula menuju apa yang saya sebut pada saudara bahawa Julai sebagai suku ketiga tahun ini dijangka ekonomi dunia akan dipacu laju. Berikutan banyak negara akan memula membuka sektor ekonominya apabila pembentukan komuniti vaksin berkembang. Banyak negara-negara maju akan mula membuka sempadannya. Malaysia dan Singapura juga tidak terlepas daripada hakikat untuk membuka apa dipanggil sebagai zon hijau. Pertemuan di antara Menteri Luar Malaysia dan juga Perdana Menteri Malaysia dengan Perdana Menteri Singapura membincangkan secara serius bagaimana nak membentuk satu laluan zon hijau bagi mereka yang memiliki sijil suntikan COVID-19 bagi membolehkan kedua-dua pihak, rakyat Malaysia dan rakyat Singapura yang memiliki sijil COVID-19 merentas sempadan. Ini berarti bahawa masyarakat dunia, Malaysia dan Singapura adalah rakan ekonomi yang ketiga terbesar bagi Malaysia, akan mula mengamalkan rentas sempadan sebaik saja tiba waktu yang sesuai dan kedua-dua negara memiliki cara untuk mengenalkan standard bagi sijil COVID-19 sebagai pasport, pelengkap pasport untuk kita merentas sempadan ke Singapura. Saya jangka sempadan ke Singapura akan dibuka secepat mungkin apabila angka suntikan dan juga selain daripada barisan depan perkhidmatan kesihatan dan kemudian barisan depan ekonomi dan kemudian termasuk pada mereka yang telah mempunyai suntikan COVID-19 boleh merentas Singapura. Singapura adalah negara pertama di mana yang mengadakan perjanjian dengan Malaysia. Kita harap lebih ramai yang menyertainya. Kalau ikut dulu tuan-tuan, bubble travel ni pernah cuba dirancang merangkumi Australia, Thailand, Brunei, Singapura dan Vietnam. Tapi kalau keadaan ini berjalan dengan baik dan masalah sekarang tuan-tuan adalah kita kerana berbanding Vietnam yang sangat dianggap sebagai yang terbaik di dunia kerana kadar jangkitan Vietnam adalah hampir sampai sifar dalam kadar berbulan-bulan ni. Thailand yang mencapai kadar jangkitan kurang 100 setiap hari. Dengan keseluruhan kes di Thailand pun hanya sekitar belas ribu saja. Singapura hampir mengawal negaranya dengan kejangkitan 1 digit ke 2 digit secara harian sejak berbulan yang lalu. Kesemua negara-negara yang kita merancang untuk mengadakan perjalanan bubble travel ataupun rentas sempadan bagi perjanjian 6 negara ni, hanya Malaysia saja saudara yang masih kekal tinggi, iaitu dengan kadar jangkitan hari ini pun 1,300 lebih angka jangkitan yang kita capai 2 hari berturut-turut di mana angka jangkitan lebih tinggi berbanding angka pulih. Jadi lagi satu tuan-tuan, saya ingatkan saudara yang belum lagi mendaftar dengan MySejahtera, daftarlah untuk menerima vaksin. Pastikan pada penghujung bulan Mac kita berjaya meyakinkan kepada semua orang bahawa 8 juta rakyat negara ini telah menandatangani, telah memohon MySejahtera untuk pendaftaran persetujuan menyuntik COVID-19 bagi membuktikan kepada dunia secara platform digital rakyat Malaysia sangat bersedia untuk menerima vaksin. Jadi tuan-tuan daftar untuk memastikan saudara mendapat jadualnya kerana untuk membolehkan ekonomi kita berkembang dan kita dilihat sebagai negara hijau, pemvaksinan atau pembentukan komuniti yang divaksinkan ni akan meyakinkan dunia bahawa mereka berurusan dengan sebuah negara yang rakyatnya sangat positif dan sebuah negara yang telah bersedia untuk melaksanakan ekonomi terbuka kerana proses pemvaksinan rakyatnya berjalan secara terbuka. Bagi perhubungan dengan Singapura tu, saya dah bagi tahu, cuma hari ini ada berita terbaru. Saya rasa macam penat nak bercerita tapi kena cerita tuan-tuan, adalah serangan Israel ke atas Gaza. Sekali lagi Gaza dibom hari ini. Tak banyak foto yang saya dapat lihat. Saya rasa barangkali sekarang fotonya akan masuk banyak kerana sebentar lagi Eropah hari ini Eropah dan sebentar lagi Amerika akan memulakan hari pagi. Berarti lebih banyak foto-foto akan dikeluarkan oleh agensi berita berpangkalan di Eropah dan agensi berita berpangkalan di Amerika Syarikat mengenai foto Gaza dibom pagi tadi. Tak ada lagi laporan tentang kematian ataupun tahap kemusnahan yang dialami, tapi foto bombingnya saya dah dapat tengok. Jadi Gaza dibom pada pukul 8.30 pagi waktu Malaysia tadi. Di Amerika Syarikat satu lagi tembakan rambang berlaku kali ini di kedai pasar raya pula. Kalau semalam kita mendengarnya di Atlanta, hari ini di Toronto.
Jadi 5 hari selepas tragedi pembunuhan 8 warga Asia di di Toronto, di Atlanta, hari ini 10 ataupun 12 orang, tak silap saya, ditembak mati dalam pembunuhan beramai-ramai di Atlanta. Kalau saudara baca kisah penuh laporannya dalam New York Times, agak tragik tu, di mana ketika orang ramai berada di pasar, seorang lelaki masuk dan menembak secara rambang, membunuh seorang pelayan kedai dan kemudian menembak mati 11 yang lain di dalam bangunan. Pihak polis tiba dan berlaku pengepungan. Lelaki itu berjaya dicederakan dan ditangkap hidup-hidup. Tetapi belum ada berita yang dikeluarkan tentang latar belakang dan juga motif serangan. Kalau 5 hari dulu telah disahkan motif serangan adalah bersifat anti pendatang Asia di Atlanta, tetapi hari ini tidak dapat disahkan apakah motif serangan tersebut dan siapakah pelakunya, walaupun pelakunya telah ditangkap, tapi mengikut laporan kini sedang dirawat kerana mengalami kecederaan di kaki. Ini membuatkan Joe Biden sekali lagi mengulangi drama lama yang sangat klise dalam sejarah Amerika, iaitu setiap kali berlaku pembunuhan beramai-ramai, sama ada di Amerika sebelum ini, pembunuhan beramai-ramai lebih banyak berlaku di pusat pengajian. Tembakan universiti dan pembunuhan di beramai-ramai ni banyak dilakukan di peringkat pengajian universiti dan kolej. Sekali lagi berlaku drama apabila presiden yang mendesak supaya Kongres meluluskan akta bagi membatalkan pemilikan senjata. Tetapi dengan kedudukan Demokrat yang kekurangan undi di Kongres, berarti Demokrat memerlukan sokongan 7 wakil rakyat Republikan untuk meluluskan akta bagi mengharamkan senjata api. Di Amerika, saya anggap ini adalah drama yang besar tentang kalau setakat minggu lepas mati 8 orang, minggu ni mati 10 orang, dia tidak akan mengubah apa yang telah berlaku di Amerika sejak 10 tahun yang dulu. Setiap kali berlaku pembunuhan beramai-ramai, rakyat Amerika akan bangkit untuk menuntut supaya senjata api diharamkan, tetapi pada masa yang sama, golongan pro pemilikan senjata api juga ramai. Senjata api adalah industri yang besar dan secara konsistennya, Republikan adalah parti yang sangat totok dalam menyokong, mengatakan bahawa setiap rakyat Amerika secara berperlembagaan dibenarkan memiliki senjata berdasarkan prosedur dan undang-undang negara. Jadi, dengan 2 peristiwa pembunuhan 10 orang 8 orang di Atlanta pada minggu lalu dan 10 atau 12 orang hari ini di Toronto, saya tak fikir akan mengubah dasarnya. Amerika akan kembali kepada dramanya yang sama. Seorang presiden akan menunjukkan keprihatinan dengan berdrama kepada rakyat bahawa dia mahukan senjata api diharamkan. Tetapi ahli Kongres kemudiannya akan menolak pengundian ataupun undi tidak mencapai tahap majoriti kerana ramai mengatakan bahawa memiliki senjata adalah sebahagian daripada simbol menghormati perlembagaan Amerika. Jadi Joe Biden mengulangi apa sahaja yang pernah didramakan sejak zaman Bill Clinton, kemudian didramakan lagi pada zaman Bush, kemudian didramakan lagi pada zaman Obama, didramakan lagi oleh Obama pada penggal kedua, didramakan oleh Trump, dan kini Biden juga terperangkap untuk mendramakan keprihatinan seorang presiden yang mahukan senjata api diharamkan di negara Amerika apabila siri pembunuhan massa berlaku dengan banyak dan kerap. Ini antara benda yang aneh, tuan-tuan. Saya pun tak faham sebab saya tak begitu faham tentang detail kedudukan perlembagaan Amerika dan kebebasan memiliki senjata api. Tapi saya tak faham, inilah satu-satu negara setiap kali berlaku pembunuhan beramai-ramai, mereka hanya memilih untuk bersedih dan saling bertakziah, tetapi tidak nampak kuasa politiknya, terutama di peringkat senator, Kongres yang memainkan peranan untuk mengubah perlembagaan, mahu melakukannya secara serius. Satu perkara yang saya fikir adalah kerana industri senjata juga adalah penyumbang penting kepada dana politik untuk mereka bertani. Saya mempunyai suspicion begitu, tuan-tuan. Kalau tidak, kenapa ia perlu dilindungi bermati-matian ketika kita tahu begitu mudah rakyat Amerika ingin memiliki senjata. Dia senang jadi beberapa buah negeri, orang yang tidak memiliki sebarang rekod menyalahkan guna senjata boleh membeli senjata dengan akses 60 minit. Saudara apply, kemudian nama saudara clean, saudara boleh beli senjata, dan unlimited, saudara boleh beli seberat-berat senjata. Setiap tahun di negeri-negeri yang besar yang kaya dengan industri senjata, tuan-tuan, pameran senjata diadakan secara besar-besaran. Malah saudara boleh membeli machine gun hingga M60 dalam pasaran terbuka asalkan saudara memiliki lesen untuk memilikinya. Inilah Amerika yang aneh, yang tak boleh difahami, tuan-tuan. Apabila setiap kali berlaku pembunuhan beramai-ramai, dia gagal mengubah pandangan ahli politik untuk mengundi bagi mengubah apa yang disebut sebagai perlembagaan, di mana dalam perlembagaan Amerika menjamin hak rakyat Amerika untuk memiliki senjata dengan alasan, dengan syarat mereka memiliki lesen. Itu saja yang kita akan share hari ini. 10 orang mati di
Colorado, di Toronto, sedar dan 5 hari yang lalu 8 orang mati di Atlanta. Kalau ada Q&A saya ambil dah sekejap. Boleh Q&A apa-apa pun saya baca tu ringkas saja untuk saudara. Cuma saya fikir ibu bapa ramai yang bimbang kerana April anak-anak kita di sekolah menengah akan hadir. Kalau kita ambil kes di Kelantan hari ini, 11 yang dijangkiti adalah guru, manakala seorang adalah murid. Tapi setakat ni alhamdulillah di peringkat sekolah rendah kita nampak taklah begitu banyak beritanya. Tapi saya fikir dia tak akan mengubah keyakinan kita semua untuk memulakan langkah ke depan bagi memastikan pendidikan fizikal kembali berfungsi. Kerana setahun apabila sekolah dibuka ditutup tuan-tuan, dia menjadikan masyarakat kita masyarakat yang tak bersedia dalam pendigitalan nak melaksanakan PDPR. Pertama adalah kerana akses pelajar-pelajar. Ketika sistem pendidikan dan pembelajaran di rumah dijalankan tuan-tuan, 1.8 juta anak-anak, kanak-kanak dan juga pelajar tidak mendapat akses mengikuti kelas dalam talian kerana tidak memiliki wang untuk mendapatkan gadget sekalipun dalam bentuk iPhone, iPad ataupun sebarang gadget murah. Saya harap kerana pendidikan juga membabitkan kawasan pedalaman yang mempunyai capaian internet ataupun jalur lebar yang sangat rendah, adalah penting dalam tempoh setahun para pelajar kembali belajar secara pendidikan fizikal. Dan pada masa yang sama kita berharap SOP dipatuhi. Tak banyak berita buruk yang akan turut kita dengar mengenai jangkitan COVID-19 di peringkat sekolah, asrama dan juga universiti. Universiti juga akan memulakan pendidikan secara fizikal, pendidikan secara berdepan pada bulan April nanti. Tak soalan Ha? Kenapa Erdogan susah nak menghapuskan sekularisme yang dah dipupuk oleh Kamal Atatürk? Soalan berbunyi kenapa Erdogan sukar untuk menghapuskan sekularisme yang telah dibentuk dalam perlembagaan Turki oleh Mustafa Kamal Atatürk. Tuan-tuan, pencapaian Erdogan adalah besar. Dalam tempoh 2 dekad ni beliau mengetuai AKP. Saya ke Turki tuan-tuan, berarti ada kita sebut kata, kalau tuan-tuan pergi ke Istanbul, tuan-tuan rasa seperti kalau saudara memilih, ini gambaran kita, kalau saudara memilih ingin berada sehebat di kota London, saudara boleh minum arak dengan murah di airport. Malah di airport juga menyediakan ruang untuk saudara minum arak. Yang tak ada disediakan di KLIA, tak ada. Tapi kalau di Turki saudara boleh. Saudara boleh memiliki kehidupan malam untuk melihat tarian separuh bogel kalau saudara mahu clubbing di Istanbul. Tetapi pada masa yang sama saudara boleh memilih untuk berada di sekolah tahfiz yang besar, 14,000 pelajar. Saudara boleh berada dalam masjid-masjid sejarah yang sangat besar. Saudara boleh mengunjungi tapak-tapak sejarah Islam dari era para sahabat sampailah era Empire Osmaniyah, kerana Empire Osmaniyah bermula pada tahun 1515 hingga 1917. Saya suka jelaskan pada saudara apabila Islam Osmaniyah jatuh pada 1917 akibat kalah Perang Dunia Pertama, dan juga kemerosotan kerana ekonomi gagal dibangunkan oleh Empire Osmaniyah sejak awal penghujung abad yang ke-19, iaitu pada tahun 1810-an. Kemudian apabila berlaku kezaliman, iaitu pembunuhan ke atas Sultan Osmaniyah yang terakhir, iaitu Sultan Abdul Hamid yang kedua, dan kemudian apabila tentera mengambil alih dan mengisytiharkan perlembagaan tentera sebagai perlembagaan Turki, di mana dalam perlembagaan tersebut dia adalah reverse, satu perlembagaan seperti meruntuhkan terus Empire Osmaniyah dan ingin meyakinkan Eropah Turki bukan lagi ancaman, maka Mustafa Kamal Atatürk telah membangunkan sebuah negara sekular, iaitu sebuah negara yang tidak lagi berasaskan Islam sebagai agama negara. Tetapi dengan keadaan sekarang, walaupun perlembagaan Turki pada bila-bila masa boleh dirampas oleh tentera, Turki mempunyai kerajaan yang lemah begitu lama, di mana semua kerajaan akan tunduk kepada campur tangan dan arahan tentera kerana tentera menguasai perlembagaan. Hingga muncullah lelaki bijak ataupun dipanggil seorang yang datang muncul dan mengukuhkan semula Islam dalam politik di Turki, iaitu Erdogan. Saya rasa banyak yang beliau capai. Tetapi untuk mengubah perlembagaan akan meletakkan hubungan beliau dan tentera dalam keadaan yang tegang.
Apa yang dilakukan oleh Erdogan sekarang disokong oleh tentera. Saya anggap macam ni tuan-tuan. Erdogan boleh menjadikan Turki sebagai paksi semula negara Islam yang paling berpengaruh di Eropah. Itu jauh lebih baik kerana mereka mendapat sokongan tentera. Polisi Erdogan untuk mengukuhkan Islam di Turki dan menjadikan Turki yang memainkan peranan sebagai kuasa pengimbang Islam di kawasan-kawasan yang cuba diteroka dan juga dikuasai oleh Barat, disokong oleh tentera. Bererti untuk masa sekarang adalah lebih baik Erdogan mengekalkan keadaan politik di Turki dengan mendapat sokongan tentera bagi polisi luar negara. Turki adalah negara yang memainkan peranan yang penting untuk membentuk dan membangun semula Libya. Kerana Turki menyokong kumpulan moden Islam di Libya untuk bangkit pada waktu yang sama. Libya juga mempunyai sokongan daripada dua grup yang lain. Rusia juga mempunyai campur tangan di Libya dan begitu juga Amerika. Turki juga memainkan peranan yang penting ketika Azerbaijan ingin menuntut wilayahnya Nagorno-Karabakh. Saya dah cerita pada saudara, apabila Nagorno-Karabakh hendak dituntut, dia dimiliki oleh Armenia. Dia diduduki oleh orang Armenia dalam wilayah merdeka milik Azerbaijan. Salah satu kes ini boleh berakhir. Kes pendudukan ini telah berlaku sejak tahun 1994, di mana Armenia mengambil satu kawasan bernama Nagorno-Karabakh sebagai wilayah jajahannya secara tak rasmi, sedangkan Nagorno-Karabakh berada dalam wilayah Azerbaijan. Azerbaijan tidak pernah berani mengambil tindakan ketenteraan selepas perang 1994 kerana bimbang Rusia akan menyokong Armenia kerana mereka mempunyai agama yang sama. Kerana Armenia adalah Kristian, mereka menduduki wilayah Nagorno-Karabakh kerana mereka percaya dua gereja suci di situ perlu dilindungi oleh orang Armenia yang mendukung Kristian Ortodok. Azerbaijan tak pernah berani bertindak dengan membiarkan saja kawasan tersebut kerana bimbang sekiranya mereka mendepani Armenia dan menghalau keluar Armenia, Rusia akan menyokong Armenia atas semangat orang-orang Kristian. Kerana Rusia sebagian, untuk pengetahuan saudara, Alexander Putin adalah seorang Kristian Ortodok. Beliau bukan seorang Katolik. Hinggalah Turki memberi bantuan yang nyata dan terbuka dengan menghantar pasukan penasihat dan menyusup masuk komando terlatih warga Syria, iaitu orang-orang Syria yang menyokong Turki yang terlatih dengan perang di Syria. Mereka menyusup masuk dan membantu tentera Azerbaijan untuk merampas Nagorno-Karabakh. Kalau Turki tidak memainkan peranan, hingga sekaranglah Azerbaijan tak akan berani mengorak langkah untuk mengambil kembali bumi Nagorno-Karabakh kerana takutkan Rusia. Jadi saya fikir kata dalam keadaan sekarang, secara politiknya adalah masa yang tidak sesuai untuk Erdogan meletakkan hubungan dengan tentera dalam keadaan tegang ketika tentera berada di belakangnya sepenuhnya. Kerana tentera adalah menyokong penuh dasar Islam dan juga dasar pro-Islam yang diamalkan oleh Erdogan. Jadi saya fikir kata sekiranya Erdogan memilih untuk bertegang dengan pihak tentera dengan merubah perlembagaannya, tuan-tuan, saya bagi tahu tuan-tuan macam inilah. Kadang-kadang perlembagaan ni macam kita, perlembagaan ada negara Islam, tuan-tuan, belum menjamin orang Islam itu akan mempunyai semangat keislaman yang tinggi. Perlembagaan, alhamdulillah lah. Kita ni perlembagaan Islam. Tetapi tidak menampak dan tidak boleh memberi jaminan. Banyak kali dalam perlembagaan ni, tuan-tuan, apabila perlembagaan diuji seperti kalimah Allah apa semua, ramai orang Islam tak peduli pun. Ini saya nak sindir orang Malaysia aja. Kita ni, tuan-tuan, perlembagaan persekutuan Islam adalah agama persekutuan. Apabila hal-hal berkaitan dengan kalimah Allah atau apa berlaku tu pun, tidaklah menggambarkan tiap orang Islam yang berada di Malaysia ni dengan jelas akan melindungi kalimah Allah, walaupun itulah kalimah yang paling suci dalam Islam. Berbanding walaupun Turki tidak meletakkan Islam sebagai agama rasmi kerana dia adalah sebuah negara sekular, tetapi kinilah Turki yang menjadi negara Islam yang paling ditakuti selepas Iran. Dari teknologi persenjataan, Iran lebih ditakuti. Tetapi dari segi pengaruh dan kesungguhan serta prominennya pandangan politik dan juga kuasa kemahuan untuk memastikan Turki menjadi kuasa pengimbang di kawasan-kawasan yang orang bukan Islam cuba mencampuri negara Islam, Turki telah berjaya memainkan peranan sebagai kuasa Islam yang paling berpengaruh. Jadi saya cakap kata logiknya begitu saja, kerana Erdogan tidak mahu menjadikan krisis dalaman dengan tentera, melemahkan Turki berbanding menggunakan sokongan tentera terhadap dasar beliau yang ada sekarang sebagai menjadikan Turki sebagai sebuah kuasa Islam yang boleh mengimbangi campur tangan Barat sama ada pengaruh
Amerika dan blok barat dan juga atau pengaruh Rusia dan blok komunis. Itu apa hujah saya. Saya bagi tahu pada saudara, Turki adalah negara yang paling kuat berjuang untuk melindungi semua negara Islam yang ditindas. Uyghur, Turki lah paling kuat sekali menentangnya. Tuan-tuan pun belum tahu apa-apa. Orang Malaysia yang mengatakan, umat Islam di Malaysia ni yang mengatakan tuan-tuan hidup di sebuah negara yang Islam adalah agama persekutuan, masih boleh dipertikaikan. Inilah negara yang Islam agama persekutuan tapi menghina orang Rohingya yang berbangsa Islam. Inilah Islam, sebuah negara Islam yang mengatakan Islam adalah agama persekutuan tapi memperlekehkan agama apabila kita ingin melaksanakan bantuan kepada masyarakat Islam di tempat-tempat yang lain. Jadi itu tak menjamin, tuan-tuan. Perlembagaan belum tentu menjamin kualiti negara tersebut umatnya mencintai Islam. Perlembagaan hanyalah perlembagaan, tetapi saya fikir dengan apa yang Turki lakukan, Turki adalah sebuah negara yang sekarang ini menjadi sandaran banyak negara-negara Islam yang dibuli ataupun berasa bakal dibuli. Tanpa Turki, saya fikir kata Azerbaijan tidak akan berani menuntut wilayah merdeka miliknya yang dikuasai oleh Kristian Armenia. Tanpa Turki, saya fikir kata usaha untuk membangunkan Libya tidak dipedulikan. Semua negara yang berada dalam Liga Arab, negara kaya minyak itu hanya mengabaikan Libya. Tetapi Turki yang memainkan peranan. Saya memerhatikan politik Libya dan sangat berharap kumpulan pro-Turki berjaya membentuk kerajaan di Libya, walaupun nampak membangunkan semula Libya adalah satu yang amat sukar dalam tempoh 10 tahun yang terakhir ni. Tetapi berdoalah tuan-tuan supaya Libya aman dan kumpulan moderate pro-Islam yang disokong oleh Turki berjaya membentuk kerajaan dan akhirnya menguasai seluruh wilayah di Libya. Itulah pandangan saya dan sindiran saya bahawa tukar perlembagaan macam kita pun, tuan-tuan, berapa kerat yang peduli pasal agama. Berapa kerat yang celik agama, tuan-tuan. Sebuah negara ada perlembagaan Islam yang mengharamkan 4 nombor ekor, tuan-tuan. Berbaris lagi orang Islam ditahan kerana main nombor ekor. Besok bulan puasa, tuan-tuan, sebuah negara yang perlembagaan dia Islam, tuan-tuan, akan menangkap ramai lagi orang yang makan di restoran. Inilah sebuah negara Islam di mana zakat terpaksa diperingati dengan keras setiap tahun supaya umatnya membayar zakat. Inilah negara yang dikata perlembagaan Islam, tuan-tuan, sembahyang subuh waktu tak COVID pun, tuan-tuan, nak dapat 2 saf susah. Jadi kadang-kadang perlembagaan tidak menjamin kualiti umat yang dimiliki oleh sebuah negara. Itu yang saya bagi pandangan pada saudara. Tapi bagaimana kita bersyukur kerana kita satu-satu negara bekas jajahan Commonwealth yang meletakkan atau bekas jajahan kolonial, pernah dijajah oleh kolonial tapi merdeka dengan meletakkan Islam sebagai agama rasmi persekutuan. Ada lagi soalan yang lain tak? Susah. Erdogan ni, tuan-tuan, dalam politik ni macam-macam lah dia bentuk. Bila seorang tak boleh bekerja dengan seorang presiden akan pecat lah. Dia pecat governor bank dia 3-4 kali dah. Tak berjaya mengatasi kejatuhan mata wang dia tu. Lira mata wang dia bila tak dapat dia pecat. Itu hal-hal dalaman, tuan-tuan. Soal tu macam saya nak kena pergi baca pula. Dan kemudian mencari pakar tentang Erdogan dan pentadbirannya. Malaysia pecat orang hari, tuan-tuan, tukar kerajaan pecat. Di Malaysia ni, tuan-tuan, kalau nak kumpul dah boleh sebuah dah. Apa yang dipanggil persatuan orang-orang yang dipecat. Tukar kerajaan dia dipecat, hingga kita terpaksa menubuhkan satu KWSP khas untuk mereka yang dipecat kerana apabila kerajaan bertukar. Jadi tak aneh dia pecat governor, tuan-tuan. Di negara kita pun kita tak peduli orang kena pecat. Tiap kali tukar pecat, tak suka pecat. Sekarang ni nak memecat pula IGP kempennya. Saya ingat memecat ni Malaysia lagi dahsyat, tuan-tuan. Tak ada sejarah negara yang apabila bertukar kerajaan je, sekampung orang dipecat. Tukar lagi kerajaan, sekampung orang dipecat. Saya ingat kalau ada persatuan orang-orang terpecat, Malaysia adalah negara yang mencatat ranking tertinggi, tuan-tuan. Setiap kali bertukar kerajaan, semuanya dipecat. Itu je saya boleh jawab. Sukar saya nak menjawab soalan tu. Adalah polisi prosedur seorang presiden. Dia pecat ni governor bank negara dia memang 3 kali dah dipecat kerana gagal mengukurkan kedudukan kejatuhan mata wang. Erdogan mengalami banyak masalah, tuan-tuan, kerana dalam satu dekad yang terakhir ni, Erdogan memainkan peranan yang sangat luar biasa. Seorang Erdogan ni hebat, tuan-tuan. Sejarah akan bercakap mengenainya selepas ini. Apabila Erdogan tak ada, orang merenung. Erdogan tak perlu lama, 10 tahun, 15 tahun selepas Erdogan pergi, orang akan melihat. Inilah detik yang paling luar biasa ketika pembulian ke atas negara Islam berlaku. Erdogan melakukannya secara diplomatik. Iran melakukannya hingga mereka dipulaukan. Tetapi Erdogan berjaya menimbang tara, dan Erdogan juga mendapat sokongan kuat daripada beberapa rakan bukan Islam, terutama negara blok neutral di Eropah, Switzerland, Swiss, Finland,
Luxembourg, biasanya negara-negara blok dipanggil blok neutral di Eropah, sangat meraihkan Turki. Dan Erdogan lah orang yang berani, tuan-tuan, untuk tidak membedek-bedek dan menjilat bontot EU untuk menyertai EU. Turki berada dalam proses untuk menyertai EU sangat lama. Dihina, diperlekeh, dibuli dengan macam-macam syarat. Antaranya adalah untuk memastikan sekiranya EU ingin menyertai Eropah, Erdogan harus mengurangkan dasar Islamnya. Tapi Erdogan tak pernah menjilat bontot EU dengan mengurangkan apa bentuk pun kemahuannya untuk membangunkan Turki moden berteraskan Islam. Walaupun akhirnya apabila dia melihat pembulian yang begitu lama dilakukan ke atas Turki oleh masyarakat Eropah dengan menggunakan pelbagai alasan berkaitan dengan Islam sebagai gambaran Turki tidak layak menyertai kesatuan Eropah, Erdogan memilih untuk menarik diri daripada menyertai kesatuan Eropah dan meneruskan cara membina negaranya berdasarkan kepercayaannya dan kemahuan partinya AKP. Saya rasa saya dah jawab kot soalan tu. Ke saya terlebih jawab? Saya rasa dah terlebih jawab tu. Hari ni hari yang meletihkan, tuan-tuan, bila stream. Ini adalah bulan yang paling letih, tuan-tuan. Tapi seronoklah juga jumpa dengan tuan-tuan 500 orang, 600 orang satu malam berkongsi pengetahuan, terutama bila kita bercakap soalan-soalan yang mengenai Turki. Ini saya suka, tuan-tuan. Saya sangat suka. Berarti saya rasa bangga kerana tuan-tuan mengambil berat. Bila saya stream tuan-tuan tanya tentang politik Turki, saya sangat gembira. Berarti tuan-tuan concern bahawa banyak perkara yang perlu kita ketahui. Bukan saja untuk hidup sebagai orang Malaysia yang berkualiti, tapi sebagai umat Islam yang berkualiti. Dan mati pun, tuan-tuan, kita mati dalam keadaan menjadi orang Islam yang pernah berkualiti, selain daripada sejadahnya ataupun dainya hitam atau sejadahnya berlubang kerana banyak ibadat, tetapi dalam fikirnya, dalam hatinya kaya dengan kemahuan berfikir tentang umat. Saya jumpa banyak orang, tuan-tuan, kalau boleh bukan kata seperti Nabi Daud, di mana umat dia tu berlekuk semayang sembah batu. Ini, tuan-tuan, sejadah je ni tukar. Sebulan tukar, berlobang sejadah di ibadahnya. Tapi tak ada satu pun fikir mengenai umat. Saya bangga dengan saudara yang bertanya soalan mengenai Turki malam ni. Kerana Turki adalah pencetus kepada gerakan pemikiran umat yang paling penting pada abad ke-21. Tanpa Turki, Islam akan menjadi agama yang sepi. Dan tanpa Turki, banyak negara-negara akan berani membuli Islam. Kecuali kerana adanya Turki, negara-negara pembuli terpaksa mengambil kira. Kerana Turki akan bertindak, tuan-tuan. Dia bukanlah sebuah negara seperti Malaysia yang menghantar nota bantahan, kerana kita tidak mempunyai keupayaan untuk campur tangan. Tapi jangan bermain-main dengan Turki, tuan-tuan. Apa yang Turki lakukan di Libya, apa yang Turki lakukan di Armenia, apa yang Turki lakukan di Uyghur, apa yang Turki lakukan di Syria, menggambarkan Turki berani memainkan peranan melangkaui daripada setakat bercakap-cakap dan membuat sidang akhbar. Kemampuan Malaysia, Indonesia selama ini, Indonesia adalah negara Islam yang terbesar. Pakistan adalah negara Islam yang kedua terbesar. Malaysia juga dianggap sebuah negara Islam prominent sejak kita menyertai OIC. Tapi 3 negara Islam yang besar ini hanya mampu menjadi negara yang bersuara. Setakat yang saya nampak, Turki lah menjadi negara Islam yang berani bertindak. Sekiranya Barat campur tangan, dia juga akan campur tangan. Sekiranya Barat meletakkan tentera, dia juga akan meletakkan tentera. Itulah pencapaian luar biasa Turki. Darah Turk ni, daripada zaman Saladin Al-Ayyubi, sampailah darah Turk yang sekarang ni, tuan-tuan. Kualiti orang Islam kita dapat lihat kesinambungan yang ada pada bangsa Turk di Turki. Okey? Macam mana pula dengan keadaan Jordan sekarang yang terkini? Jordan yang terkini, Jordan memang daripada tahun 1978 dia telah menyertai, begini ya, tuan-tuan. Saya tak tahu apa maksud ni, tapi saya anggap Jordan hubungan dia dengan Israel lah. Jadi bagi saya tahu, lepas perang 1967, Jordan kalah perang 6 hari dengan dengan Israel pada 5 hari bulan Jun hingga 10 hari bulan Jun tahun 1967, di mana Israel menyerang tebing barat dan Jordan dan merampas Bukit Golan di Jordan. Jordan ni, tuan-tuan, Jordan, Syria dengan Mesir kalah dalam perang tu. Israel besar tu, saya ambil contohlah besar tu, di mana yang ada sekarang Israel lama tu sebelum 1967, kita ambil Israel 1948. Dia hanyalah sekitar 30% pada Israel yang sekarang. Maka negara-negara Arab bersetuju kerana mereka ingin membebaskan Palestin dan bimbang dengan dasar Israel Raya, di mana Israel mempunyai cita-cita mungkin untuk menakluk jirannya. Syria, Jordan dan Mesir menempatkan pasukan tenteranya di sempadan. Tetapi dia tidak dibantu oleh negara-negara Arab kaya minyak yang sebelum itu berjanji akan membantu. Jadi Israel, Jordan, sebuah negara kecil dengan 4 juta penduduk, tak ada minyak, tak ada hasil bumi yang kaya. Syria, sebuah negara Islam yang juga tidak memiliki minyak, yang tak kaya. Dan Mesir, sebuah negara Islam yang miskin pada waktu itu tapi mempunyai 100,000 angkatan tentera.
berperang dan akhirnya tanpa bantuan oleh negara-negara Arab kaya minyak yang sampai sekarang ni menjadi pro Barat, kalah perang. Bila kalah perang, tuan-tuan, Jordan sebuah negara miskin dan Jordan telah kehilangan Bukit Golan. Berarti kalau saudara saya dah melawat Bukit Golan, naik Bukit Golan ni, kita berdiri di hujung Bukit Golan, kita akan nampak wilayah yang diduduki, malah dengan mata kasar, saya tak boleh letak tripod takut kena sniper. Berarti sniper boleh tembak saya. Jarak saya dengan sempadan tu lebih kurang 150 meter je di atas Bukit Golan Jordan. Kalaulah Jordan tak menandatangani perjanjian Camp David 1978, berlaku je krisis, tuan-tuan, Israel akan menduduki Jordan. Saya tak fikir akan ada satu negara Arab pun akan tolong. Kerana Jordan belajar daripada sejarah perang 67. Di mana dia tak dibantu oleh Saudi, dia tak dibantu oleh Oman, dia tak dibantu oleh Qatar, oleh Kuwait, oleh Emirat Arab Satu dan juga oleh Bahrain. Negara kaya minyak ni. Berarti akhirnya tahun 1978, dalam keadaan ketakutan dan dalam keadaan daripada kehilangan keseluruhan buminya sekiranya Israel melancarkan serang, dia dah tak mampu lagi nak berperang, dia kalah teruk dalam perang tahun 1967. 1978 Jimmy Carter menganjurkan satu perjanjian. Dalam perjanjian itulah Palestin, Jordan dan Mesir menjadi negara Islam pertama yang menandatangani perjanjian mengiktiraf kewujudan sebuah negara Israel dan menjalankan hubungan diplomatik. Kemudian barulah yang terbaru UAE menjadi negara yang ketiga, dan kalau ikut aturannya nanti Bahrain akan menjadi negara yang keempat, Morocco akan menjadi negara yang kelima, Tunisia akan menjadi negara yang keenam dan Sudan menjadi negara yang ketujuh. Jadi dalam kes saya ni, tuan-tuan, setiap kali saya pergi Jordan, saya bangga lah, walaupun kita tengok Jordan ni sebuah negara biasa. Saya hormati orang Jordan, tuan-tuan, nenek moyang mereka, walaupun saya tengok cucu-cucu, saya jumpa orang yang lebih muda atau sebaya saya akan menghormati kerana nenek moyang mereka adalah darah yang berjuang. Mati berjuang mempertahankan tebing barat. Walaupun kalah dalam perang tersebut, perang 6 hari tu. Tapi ini bangsa yang perlu dihormati kerana pernah mereka berperang. Tapi buat macam mana, tuan-tuan? Bagi sebuah negara yang tak ada minyak, penduduknya hanya 4 juta orang. Waktu perang tu saya rasa Jordan mempunyai penduduk kurang daripada 2 juta orang. Kerana Jordan sekarang 5 juta lebih je penduduk dia. Saya rasa pada tahun 67 ketika berperang, dia mempunyai tak sampai pun dalam 2 juta penduduk. Tidak dibantu oleh negara-negara kaya minyak. Apabila negara-negara kaya minyak berpaling daripada membantu Jordan, apa yang Jordan boleh buat? Daripada kehilangan seluruh tanah air dia yang merdeka, maka dia memilih perjanjian di mana Israel tidak akan menyerangnya apabila dia mengiktiraf kewujudan sebuah negara Israel. Saya rasa saya dah jawab soalan itu. Jordan, itu jelas Jordan sekarang. Saya rasa tak ada isu yang terkini berlaku di Jordan. Kecuali orang yang tak faham akan menganggap bahawa Jordan berada dalam keadaan yang sangat hina dina kerana pada tahun 78 dia bersama Mesir menandatangani perjanjian yang dibentuk oleh Presiden Jimmy Carter di Camp David, Amerika. Saya rasa saya dah jawab soalan tuan sebab soalan sangat general, so saya ambil itulah kot yang tuan harapkan jawapan daripada soalan tu. Okey. Untuk projek di China tu saya dah pernah jawab panjang dah dulu tentang kehadiran pelabur-pelabur Cina yang menguasai banyak projek-projek mega di Malaysia. Saya akan jawab pada hari yang lain sebab dia memerlukan panjang, tuan-tuan. Kita nak cerita daripada di Johor, penguasaan kepada semua projek yang ada KL Exchange. Yang petang tadi kami tengah tengok dan rasa bila nak siap KL Exchange ni. Dulu nampak laju, sekarang nampak perlahan. Pembulian yang dilakukan oleh China ke atas Sri Lanka, di mana dunia menganggap China berlaku zalim apabila dia memberi banyak pinjaman untuk membangunkan Sri Lanka. Apabila Sri Lanka tak mampu bayar hutang, dia merampas, merampas. Dia menukar ganti hutangnya yang ditanggung oleh Sri Lanka dengan mengambil alih sepenuhnya pelabuhan Sri Lanka. Apabila berlaku kegawatan ekonomi akibat COVID-19, IMF ataupun International Monetary Fund ni, IMF ni, tabung kewangan antarabangsa, telah menasihat China. Kerana 60%, tuan-tuan, hutang di seluruh dunia ni 100%, hutang di seluruh dunia ni 40% dikeluarkan oleh IMF, manakala 60% hutang dunia dikeluarkan oleh China. Berarti berpuluh-puluh negara dalam seluruh dunia berhutang dengan China. Dalam bentuk yang lain kita, kerana kita juga menerima banyak pelaburan China dalam banyak projek yang ada. IMF telah mengingatkan China untuk tidak menggunakan dasar pembulian kapital, kerana dengan hutang tersebut China mungkin
merampas ataupun mengambil milik beberapa projek yang dia buat di negara-negara yang berhutang dengannya. Jadi hingga sekarang tuan-tuan, saya dah sebutkan dulu bahawa China bukanlah komunis, tapi China adalah kapitalis komunis. Maksudnya kedudukan China dalam usaha untuk menjadi pemodal yang jahat jauh lebih menakutkan daripada apa yang pernah dilakukan oleh kolonial-kolonial barat. Selepas perang, kolonial barat datang melabur. Di Malaysia kita tahu Sime Darby, di Malaysia kita tahu kumpulan Guthrie pada satu masa dulu pernah dikuasai oleh orang barat. Walaupun kita merdeka, segala yang berkaitan dengan minyak, dengan getah dan segala yang berkaitan dengan timah pada waktu itu masih lagi dikuasai oleh syarikat-syarikat British. Tetapi kapitalisme yang dibentuk oleh komunisme sekarang 10 kali lagi jahat daripada kapitalisme yang datang bersama dengan Yahudi daripada barat. Itulah gambaran saya mengenai jahatnya China dari segi pelaburan kalau kita merujuk kepada apa yang mereka lakukan terhadap Sri Lanka. Cuma buat masa sekarang tiada gambaran yang jelas sama ada kita berada dalam keadaan yang krusial, tapi saya fikir tidaklah begitu krusial. Berbanding jumlah pelaburan Cina di Indonesia jauh lebih besar daripada jumlah pelaburan di Malaysia. Saya dah ada lah tentang jawapan ni, saya dah kupas dalam isu yang bila saya tak ingat, tapi ada dalam Facebook Garasi. Saudara boleh cari, mungkin Mahfuz letak tajuk tu di YouTube. Okey? Panjang nak cakap tuan-tuan tentang kapitalis komunisme ni. Okey, saya rasa saya pun dah tak larat tuan-tuan. Satu hari saya ambil 3-4 soalan. Esok ada lagi yang risau kalau tidak datangnya kiamat. Esok ada lagi, kita jawab je. Nak minta ulas tentang Korea Utara. Semalam dah jawab dah Korea Utara tuan-tuan. Saya dah jawab semalam, dah 2 kali. Tak larat nak 3 kali. Korea Utara kita load tak? Ada load tak? Yang pertama dulu semalam saya delete kan sebab kita menyentuh banyak isu sensitif malam. Yang lama punya ada. Cari balik dalam YouTube. Type saja pergi kat Garasi. Tuan-tuan semua langganlah Garasi TV YouTube. Senang. Jadi kalau tuan-tuan dah langgan nanti tuan-tuan boleh cari. Kita load semua editorial ni, masuk editorial malam ni pun kita akan load. Sebab malam ni saya tak menyentuh isu sensitif. Saya load. Kalau saya menyentuh isu sensitif lepas live saya delete. Okey, jadi saudara boleh pergi kat YouTube kita dan saudara tengok mungkin ada tajuk yang berkaitan dengan apa yang saya sebut sebagai kapitalis komunisme Cina moden. Di mana dalam ekonomi moden musuh sebenar bagi masyarakat dunia bukan lagi kapitalis yang disokong oleh Yahudi dalam ekonomi barat, tetapi kapitalis yang dibawa oleh komunisme Cina melalui apa yang disebut sebagai Silk Belt ataupun Silk Road yang moden yang diorang tengah buat tu. Kerana China mungkin menjajah dan menakluk banyak negara merdeka yang laparkan wang pelaburan mereka dengan akhirnya kehilangan apabila wang pelaburan tersebut menjadikan China menguasai ekonomi di banyak buah negara. Sebagai contoh saya bagi tahu pada saudara, apabila kita membangunkan kereta api atau apa sistem pun, akhirnya kita akan berhutang dan kita terpaksa membayar dengan memberikan keseluruhan pemilikan terhadap pembangunan infrastruktur yang kita bangunkan untuk wangnya dikutip oleh China kerana dia menjadi milik China apabila kita gagal membayarnya. Apa saja yang Along gunakan, itulah China gunakan. Saya anggap macam ni, ambil mudahlah tuan-tuan. Apa saja yang Along gunakan dalam jenayah terancang, itulah juga yang digunakan oleh China dalam menjalankan apa yang dipanggil sebagai kapitalis komunisme yang dianjurkan oleh sebuah negara yang mahu menakluk dunia melalui pelaburan wang. Okey tuan-tuan, habis kat situ kita akan mula berniaga. Saya naik barang askar-askaran dulu. Melanggan je ni. Gini tuan-tuan, pergi dekat Facebook nanti akan ada Nikkei. Nikkei. Langgan je Nikkei. Nikkei adalah portal berita berpengkalan di Tokyo dalam bahasa Inggeris dan saya anggap kata itu portal yang terbaik tuan-tuan. Saya tak ada hari yang saya boleh lalu tanpa membaca Nikkei. Dan bila saya brief saudara daily pun 25% daripada sumber bacaan saya datang daripada Nikkei. Pertama adalah inilah wartawan-wartawan Jepun yang hebat dan luar biasa. Dan kedua adalah dia melihat sudut laporan daripada perspektif Jepun. Jadi dia lebih Asia berbanding kalau saudara membaca CNN online, BBC online, AP, Associated Press, saudara membaca Reuters. Saya lebih relevan untuk saudara baca Nikkei. Dulu saya kata saya baca The Morning Post China, tapi sekarang dah kurang sejak Jack Ma. Jack Ma adalah pemilik The Morning Post China, tapi saya sarankan saudara melanggan Nikkei $1 je seminggu. Berarti RM4 je seminggu, RM16 sebulan. Saudara muntah baca rencana. Banyak rencana-rencana dia dan kebanyakan rencana-rencana dia adalah soalan yang saudara tanya dekat saya. Cuma tak banyak rencana mengenai Turki lah.
Dia tak banyak rencana. Kalau nak suruh saudara langgan Onotolu, saudara tak boleh baca pula bahasa Turki, tapi Onotolu mungkin ada dalam bahasa Inggeris. ANUTOLU. Itu adalah portal berita Turki yang besar. Saya rasa ada dalam bahasa Inggeris tu. Tapi CNN Turki ada. Saudara boleh masuk je baca CNN Turki. Tapi saya saran kalau saudara nak tahu banyak tentang China, yang paling banyak memantau pergerakan China adalah Nikkei, portal Nikkei, NIKKEI. Langgan sekarang 99 pence, ya, kira-kira RM4 Malaysia je seminggu. Muntah baca rencana dia, panjang-panjang, sangat detail, sangat analytical. Itu portal yang paling saya minat dan portal yang paling banyak saya bergantung untuk membaca sumber berita daripada Asia. Kalau saudara nak yang daripada Turki, baca je Anadolu. Itu adalah agensi berita Turki rasmi. Kalau tak ada, baca je Metro. Metro banyak cerita mak rempit, Bosnia, arti kahwin. Ataupun baca Beautiful Nara, portal kisah artis Malaysia. Free.